الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan beri saya dan sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, serta melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan itu akan menjadikan kita insan soleh di sisinya dan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat yang ke-106. Maksudnya, dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihi. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sudah menjadi lumrah bahawa kita sebagai insan pasti ada melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa dalam kehidupan. Sama ada kesalahan itu berbentuk dosa kecil ataupun dosa besar, sedikit ataupun banyak. Setiap dosa itu pasti akan membawa kepada terbukanya ruang azab dan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruang itulah yang perlu ditutup dengan segera. Amal kebajikan hendaklah diperbanyakkan, dan yang paling utama adalah memohon taubat setiap masa kepada Allah, sebagaimana ayat Al-Quran yang telah dibacakan sebentar tadi. Nabi SAW sebagai kasih Allah, semulia-mulia manusia dan juga seorang yang maksum, pun turut bertaubat dan beristighfar kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali dalam sehari. Ini kan pula manusia biasa yang serba lemah dan hina seperti kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari melebihi daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin yang berbahagia, kita mungkin sudah biasa mendengar sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawasanya Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang lelaki daripada golongan umat sebelumnya.
telah membunuh 99 manusia yang berazam untuk bertaubat atas dosa-dosa pembunuhannya itu. Dalam pada itu, dia telah membunuh satu lagi nyawa sehingga mencukupkan jumlahnya 100 orang. Akibat jawapan bagi persoalannya yang diterima daripada orang yang dibunuhnya itu tidak memuaskan hatinya. Orang ke-100 yang dibunuhnya itu adalah seorang pendeta yang mengatakan bahawa Allah tidak akan menerima taubatnya disebabkan dosanya terlalu besar dengan membunuh 99 nyawa. Lalu dia bertanya kepada orang ramai tentang siapakah orang yang teralim ketika itu yang boleh memberi jawapan bahawa Allah masih menerima taubatnya. Lalu dia bertanya kepada orang alim itu. Orang alim itu pun menjawab, ya, taubatmu masih boleh diterima Allah. Tiada siapa pun yang dapat menghalangi antara Allah dengan taubatmu itu. Pergilah engkau ke sekian-sekian tanah tempat, sebab di sana ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah. Maka sembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama mereka, dan janganlah engkau kembali ke tempatmu semula, sebab tempatmu adalah negeri yang buruk. Laki itu pun terus bermusafir sehingga sampai ke separuh perjalanan. Tiba-tiba dia ditedangi oleh ajal kematian. Setelah itu berlakulah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab berkenaan nasib orang itu. Malaikat rahmat berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Malaikat azab berkata, sesungguhnya orang ini tidak pernah melakukan sebarang kebaikan walaupun sedikit. Kemudian datang satu malaikat lain bertemu mereka berdua untuk menjadi pengadil antara malaikat yang berselisih tadi. Lalu malaikat itu berkata, ukurlah olehmu berdua jarak antara dua tempat itu. Ke arah manakah laki itu lebih dekat kedudukannya, maka orang itu adalah untuknya. Jika jaraknya lebih dekat menuju ke arah tempat untuk bertaubat, maka dia adalah milik malaikat rahmat. Sebaliknya, jika jaraknya lebih dekat dengan negeri asalnya, maka ia adalah milik malaikat azab. Malaikat-malaikat itu pun mengukur dan kemudian didapati bahawa jarak orang tersebut adalah lebih dekat ke arah bumi yang dikehendaki, iaitu yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu, maka dia pun dijemput oleh malaikat rahmat. Hadis yang telah dinyatakan tadi telah memberikan khabar gembira kepada kita tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengampunkan dosa-dosa hamba, sekalipun mereka telah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar seperti membunuh. Allah itu tidak pernah menutup pintu taubatnya selagi mana manusia itu sentiasa mengharap kepada keampunannya. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti tahu bahawa kita banyak melakukan dosa. Bahkan disebabkan dosa yang bertimbun ini, ada orang yang sanggup membiarkan dosa-dosanya terhimpun, malahan bertambah dari hari ke hari. Dia menganggap bahawa dia tidak mampu lagi untuk berhenti dari mengubah keadaan itu. Bahkan dalam hati kecilnya berkata, sia-sia sahaja untuk aku bertaubat, dan aku sudah pasti akan ditempatkan di neraka. Pegangan segini tidak sepatutnya wujud dalam diri kita, kerana ini adalah satu pegangan yang sangat membahayakan keimanan kita kepada Allah. Sikap berputus asa sebegini boleh menyebabkan seorang itu hanyut dengan tipu daya syaitan. Malah lebih parah lagi apabila dia tertipu dengan bersikap terus berputus asa untuk bertaubat dari menagih rahmat serta keampunan daripada Allah. Saudaraku-saudaraku yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah dengan suatu berita gembira, iaitu selagi mana kita tidak menyekutukan Allah, walau sebesar mana pun dosa yang telah kita lakukan, apabila kita bertaubat dan mengharapkan keampunan, maka pasti Allah tidak akan pernah menolak untuk mengampunkan kita serta mengurniakan rahmatnya kepada kita. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat luas sekali di atas muka bumi ini, selagi mana kita tidak berputus asa untuk bertaubat dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka apakah lagi keputusan yang harus kita pertimbangkan selain daripada terus bersegera bertaubat dan meraih keampunannya? Rebutlah peluang ini dengan kadar segera sebelum datangnya ajal, kerana apabila
sampai ke tenggorok. Pintu taubat pasti akan ditutup buat selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada kita dengan katanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سماع الله وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجره. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berpesan di saya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Gunakanlah peluang kehidupan kita untuk menggandakan amal saleh sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seketika dan saat nanti. Karena kita tidak tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam khutbah yang pertama diperingatkan kepada kita untuk watubu ila Allahi jami'an. Bertaubatlah kamu kepada Allah sekalian. Mudah-mudahan daripada khutbah yang pertama memberikan keinsafan kepada diri kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah, agar segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diampunkan oleh-Nya, agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau, radiyatan mardiyah, engkau redha lagi diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba-Ku, masuklah dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disuruh oleh Allah nanti di hari akhirat. Di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين بن المرحوم سلطان بليشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف بن بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله